Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung lagi stream untuk hari ini 6 hari bulan Mac 2021. Stream kali ini bersama dengan asal usul perkataan seni. Perkataan seni asal usulnya adalah sani, kemudian diubah menjadi seni. Tapi kalau untuk sesi ini kita menggunakan kata asalnya iaitu sani. Sesuai dengan tamunya. Boyan pun tidak, Jawa pun tidak, Melayunya ya. Aku lebih suka tengok dia Melayu. Bang, kalau cakap Boyan aku tak faham. Dia cakap Jawa. Kalau West Mangan aku boleh jawab West. Okay? Kita sama dengan Sani Sudin. Share dulu tuan-tuan. Pertama kali saya nak mengucapkan terima kasih sokongan sepanjang track yang kita dah ada. Kita mendapat semalam 52 lot untuk buku Abang Pian Habib. 60 sebenarnya ya, sekali dengan t-shirt dia 60 lot kan, 60 lot untuk buku Pian Habib dan t-shirtnya. Sokongan anda, kita mendapat 63 lot 56 lot untuk buku Tan Sri Johan Jaafar. Pagi tadi walaupun perlahan tapi kita masih lagi mendapat aliran 20 lebih lot untuk buku Doktor Barisan Depan Menulis. Dan tadi kita mendapat lebih kurang 50 lot untuk Datuk Dr. Osman Awang. Malah ada pre-log. Sebelum siaran langsung pun dah ada orang kata dia tak sempat. Maka dia hubungi untuk pre-log lebih awal. Dan saya percaya lepas ni apabila video tu akan di-boost oleh admin. Kerana Niza akan boost on the spot video bersama dengan Dr. Lim Sritin. Saya jamin kita akan mendapat seperti biasa. Tracking kita adalah 25% ke 50% preview after log. Akan masih ada log. Bezanya saudara masih log dalam preview kerana dia bukanlah live stream garasi di mana anda log material on the spot kerana satu jeans mesti dia log ketika live. Tapi bagi mereka yang preview, anda masih boleh log sebagai sokongan pada industri buku. Seperti mana prinsip yang saya katakan apabila stream di garasi dibuka adalah bagi membuktikan stream digital adalah penyelamat buku fizikal. Kita akan share setelah anda, kita akan bermula setelah anda share dan memberi angka petang ni kerana ini adalah stream yang pertama tuan-tuan. Saya tak boleh menjangkakan bagaimana demografi tontonan. Saya harap, cuma saya berbangga demografi tontonan walaupun rendah tetapi angka log adalah tinggi. Tak pernah dalam sejarah garasi kita mendapat 35% log berdasarkan view. Selalunya kalau kita live jeans kita hanya mendapat 6% paling tinggi bang log. View tinggi, lognya rendah. Tapi untuk edisi buku view-nya rendah, log-nya tinggi. Yang kita nak fulus dan juga sokongan. Selain menyebarkan maklumat sastra, abang, belum buka mulut, belanja dulu bang. Aku selesa kau menyanyi daripada kau bercakap. Sebab nanti aku tahu, cakapnya mesti mahal. Macam mak aku cakap lah, suara aku tak sedap. Tapi sedap. Merdu. Apa dia? Tapi merdu. Tengok celaka betul. Dia cakap Boyan pula tu. Aku ingat dia nak merendah diri. Suara aku tak sedap, boleh-boleh je nah. Aku pun cubalah dengar bila suara aku tak sedap tapi merdu tuan-tuan. Itulah. Itu arwah mak aku cakap. Arwah mak dia cakap. Dia cakap Boyan tau. Acak akacung. Suaranya tak nyaman tapi lebur lah. Bahasa Boyan. Bahasa Boyan. Bahasa Boyan. Sebab dia Boyan. Sani Sudin. Akacung tu jangan nyanyi lah. Nyanyi. Kita perbagaikan tempo tuan-tuan. Semalam kita agak serius dalam kita agak jenaka dan sesi bersama Pian. Kita agak serius dalam sesi bersama Sabri Yunus. Kerana kita memperkatakan pemikiran Johan Jaafar. Kemudian pagi tadi kita agak straightforward dan agak akademik memperkatakan buku para doktor. Kita berada dalam sesuatu yang sangat emosi tadi apabila berada bersama dengan Dr. Lim Sritin. Dan saya rasa sesi ini akan lebih jenaka kerana kita nak memperbagaikan bahawa pemasaran buku bukanlah pemasaran dalam satu strata standard yang sama mengikut genre-nya. Saya ucap terima kasih kita dah dapat 200 viewer untuk sesi hari Sabtu. Angka yang baik untuk sesi ini. Share tuan-tuan sebab yang marah tuan-tuan ni jangan kau pergi petik ni kau sunting pula separuh lepas tu kau viral kan. Si gila-gila ini dia abangku. Saya tak pernah panggil dia Sani, saya panggil dia abang. Daripada muda kenal dia tahun 1987. Pangkatnya adalah abang. Masa tu kerja jadi kru kan dalam production. Ya, production. Kau ingat cerita aku banyak kan? Okey abang belanja satu lagu bang. Aku tak boleh minta lagu lain kecuali lagu ni kalau dia menyanyi. Setiap kali saya jumpa di rumah pena, kalau mood saya tak baik, saya akan minta lagu ni sebagai vaksin.
lagu ni kalau dia nyanyi saya akan lebih cool down, saya balik kerja saya letih, saya sakit kepala, terapi lah. Dia akan kata bang satu lagu, dia akan belanja lagu ni Menimbang Rasa. Ya. Tahu kenal tak siapa punya lagu asal ni? Aku ceritalah, aku kan tak tahu apa. Nyanyi lagu asal ni Oslan Hussein. Yes. Orang Waang, orang Minang. Orang Minang. Ya. Nak lagu tu ke? Kau boleh nyanyilah Mana-Mana Besi. Ada bajet. Bang, Okay. aku bayar kau sendiri yang nyanyi bang. Ya. Okey. Lillahi Sani Sudin, my brother. You are my brother. Ini aku punya mazhab cara aku lah Ya. Mazhab. Mantap. Apa yang telah kau berikan, tanda aku setia memujamu. Padaku lain tiada hanya kau sorak memikat jiwa. Tentang tabung di tempat aku menimbang rasa. Dari berseranda putih berseram, gayamu manis jelita. Andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang, rindu selalu melanggai jiwa. Karena kasih sayang terbuang, tetapi kau tak mengerti bagaimanakah jadinya nanti. Merindu sepanjang hari, tidak kekal dan abadi. Andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang, rindu selalu melambai jiwa. Tapi segerebel patut berlebihan, tetapi kau tak mengerti bagaimanakah jadinya nanti. Merindu sepanjang hari, tidak kekal dan abadi. Itulah yang mampu. Lupa lirik, sorry. Apa? Oslan Hussein. Saya selalu jarang apabila dengar Sani menyanyi saya ingat Oslan Hussein, tapi kalau saya buka di YouTube saya akan ingat Sani Sudin setiap kali mendengar Oslan Hussein. Ini lagu yang bagi saya adalah antara lagu yang bila kita dengar kita rasa kadang-kadang kita flashback, zaman kita anak-anak kan. Betul. Sangat merdu. Lagu yang casual tapi sangat merdu. Bang. Sani Sudin datang kerana akan mempromosikan 2 buah bukunya terbitan Institut Terjemahan Buku Negara, kerana Abang Sani pernah dengan kita dalam Monolopong luar hari ni. Dia keluar dengan edisi buku baru yang kelas mewah ni, yang aku pun terkejut bang. Dengki pun ada. Aku bila Nasir tunjuk, aku tahu dengki bang. Aku tu celaka Sani Sudin dapat edisi macam gini. Semua hidup aku tak merasa ni mengeluar buku orang appreciate edisi ni. Dia orang keluarkan buku aku lebih kurang, dia muka surat pun salah, tajuk pun salah, dia orang keluar. Tapi ini adalah satu penghormatan besar yang saya berbangga, kerana akhirnya seorang yang saya hormati dan saya fikir kata seorang yang juga mengabdikan dirinya pada puisi diberi penghormatan oleh Institut Terjemahan Buku Negara, Buku Malaysia, dengan mengeluarkan edisi mewah yang menggambarkan inilah penghargaan yang wajar diberikan kepada seniman ini yang berjuang di jalanan selama 40 tahun, sejak 30 tahun lebih bang, untuk menghidupkan puisi jalanan dari era korporatasa bersendirian. Pernah dianggap orang gila pada tahun-tahun orang belum faham baca puisi tepi jalan tu apa. Pernah dituduh melacurkan puisi. Melacurkan puisi. Sajak-sajak tak kena tempat baca tepi jalan. Inilah orang yang dihalau polis, yang kemudiannya lepas baca sajak dipanggil ke tepi. Pasal kan baca sajak dekat-dekat Central Market tu kan ramai.
Habis-habis baca, SB datang, tolong jangan ulang baca sajak ni, baca sekali lagi besok akan ditangkap. Dia melalui banyak zaman dan semuanya dirakamkan di sini tuan-tuan. Ketika zaman saya budak dan datang ke Kuala Lumpur, zaman membaca puisi menjadikan Special Branch adalah peminat nombor satu anda. Kalau baca puisi di jalanan, Special Branch adalah peminat nombor satu anda. Orang lain memberikan anda 20-30 sen waktu tu, RM1, RM2 lah. Special Branch akan memberi 20 soalan kepada anda. Kenapa saya tak perlu bawa anda ke Bukit Aman? Kan sajak-sajak yang dibaca pada waktu itu, pada zaman-zaman mengatakan sesuatu yang benar dan keras tak dibenarkan di jalanan. Pengucapan puisi menjadi sukar. Tapi inilah orang-orang yang menjadikannya mudah. Belanja orang awam puisi-puisi yang pada waktu itu orang tak berani mengkritik kerajaan, menyatakan suara rakyat adalah tabu, dosa. Okey, bang, aku cerita kat kau tentang satu soalan bang. Okey. Dalam banyak benda, kau lahir di Kuala Lumpur, di Kampung Baru bang. Kenapa menjadi seniman yang dianggap setengah gila ni juga kau pilih? Mungkin ini adalah keturunan kan. Benar satu ketika aku main alat muzik ukulele ni, seingat aku waktu tu berusia 6 tahun. Ya. Dibelikan oleh arwah bapa, orang panggil waktu tu bukan ukulele, gitar cowboy. Gitar cowboy, okey. Dia buat pada zinc, jadi main janji bunyi. Kan? Rupanya satu hari tengah tune violin untuk teater Menunggu Kata dari Tuhan di keramat di rumah, ditegur oleh arwah nenek. Engkau main benda ni? Kenapa? Arwah atuknya dulu main benda ni lah. Cari makan main muzik arwah atuk. Naik basikal di Kampung Baru. Berapa diorang bayar? 30 sen ke 40 sen macam tu. Atuknya kau? Atuk. Sani Sudin bin? Bukan, Belamak. Oh, Belamak. Siapa atuknya? Tak ingat nama, tak tahu. Okey. Tak pernah kau jumpa? Tak pernah. Okey. Rupanya bila nenek cakap, ni dulu atuknya main ni lah, nak beli makan-makan. Berapa diorang bayar? 30 sen, 40 sen zaman tu, zaman mereka lah. 40-an. Okay. Jadi benda tu boleh kaji balik. Macam sekarang aku suka main keroncong. Aku petik ni jadi keroncong ni. Arwah bapa bila dia tak berapa sihat, bila dengar keroncong macam muzik tu terapi pada dia. Dia bangun, dia boleh joget. Akhir sekali dia mengaku, rupanya dia salah seorang penyanyi keroncong di Kuala Lumpur. Bersama arwah Jamaluddin Alias dengan abang dia. Jadi betul lah kata orang dulu keturunan tu ada, darah tu ada, saka. Kenapa tumpahnya kuah tu dah tak relevan. Saka musiknya tu ada. Saka muzik tu ada. Jadi saka keroncong. Kita kena terima. Kadang-kadang orang mak cakap, ada orang yang tak suka, dia kata macam muzik sini ni tak bagus. Dia ingat kita nak lupa, kita akan lupalah apa kewajipan kita pada itu. Akhirnya aku buat, setelah aku mengkaji lama-lama, rupanya aku mengenal sesuatu dalam platform seni. Aku mengenal itu, kenali macam-macam aku kenal, tapi aku tak bercerita dengan orang. Aku cerita dengan kau je sekarang. Itu yang ada di dalam-dalam ni tuan-tuan. Sebenarnya saya pun daripada dulu menganggap di dalam-dalam ni adalah barang paling berharga daripada seluruh karya Sani Sudin sebagai penulis. Kerana di dalam-dalam inilah perkara yang kurang diperkatakan dalam konteks mudah oleh penyanyi-penyanyi lain. Semuanya orang bila bercerita tentang diri dia sangat luar biasa, tapi Sani menulis dalam bahasa yang mudah untuk anda faham. Dan saya banggalah kerana bang, Sasawan Negara je dapat edisi macam ni bang. Sebabnya penyanyi-penyanyi yang cekai tak akan dapat ni edisi mewah dalam bentuk sehebat kau ni. Tak ada. Aku terima je hakikat tu sebab semuanya dah tertulis. Every footstep is all written on his wall already. Oh, cakap Orian. Okey bang. Okay, kau belanjalah apa yang ada dalam ni untuk mereka dengar dan ni sebelum kau belanja lagu. Buku ni tuan-tuan untuk awal, kerana saya bagi tahu tiap-tiap saudara boleh log. Dia akan membaca daripada di dalam-dalam. Saya akan membaca monolopong Sani Sudin. Saya tak takut baca sajak-sajak dia kerana saya dekat dengan dia. Jadi kalau sajak orang lain yang saya tak kenal, saya tak akan berani buka. Tapi ni saya kenal orang yang saya anggap seperti abang saya sendiri. Kecil-kecil dia bagi saya makan. Datang Kuala Lumpur susah nak makan. Ini orang bagi saya makan, bagi teh, bagi roti canai, bagi rokok pada saya. Jangan mengumpat. Dulu dia besar-besar, saya budak datang Kuala Lumpur, tuan-tuan, makan dekat lorong katak restoran Hamid. Dia lah yang bayar teh. Di Ustaz Udang Garam, tuan-tuan, di Sempurna orang lain belanja rokok dah akhir je. Kalau ngending dia dapat udang garam waktu tu. Jadi inilah
anak boyan sokol Jawa, sokol Kampung Baru. Boleh. Yang baik hati. Bang, baca sajak daripada dalam, aku akan pilih daripada ini Monolopong. Ni di dalam-dalam ni yalah, bila masa nak jadikan buku ni tapi sebelum buku ni terbit ITBM, ada kawan-kawan yang terbitkan dulu. Oh ya. Jadi bila dia terbiar, bila ITBM offer, kita bagilah. Pasal benda ni jadikan kita punya dokumentasi secara peribadi lah kan, supaya tidak hilang. Ini tajuk dia dalam 33. Kenapa 33? Rupanya saya seluar. Oh, saya seluar 33. Okey. Okey, bang, aku nak khusyuk dengar. Di balik pintumu, engkau mengintai, melihat aku resah berperang. Di balik pintu, rindu ku asah perasap, resah ku tikam. Di depan pintumu, resah tersungkur. Bila cinta jadi sejadah, rindu menjadi doa. Amin. Faham ke? Faham. Bukan. Dia simboliknya tentang macam-macam lah. Bergantung kepada interpretasi seseorang itu yang membacanya. Kalau kita mempunyai kepahaman kita sendiri, apa orang boleh cakap interpretasi. Ya, interpretasi. Tapi kalau dia orang mempunyai interpretasi lain, tak salah sebab itu adalah degree pemikiran seseorang. Ya. Kita kalau salah ni kita tak boleh. Puisi tak ada ketepatan. Tak ada. Okay. Hidup kita pun tak pernah siap. Kita tak pula nak siapkan hidup orang. Kenapa? Betul. Itu dia. Betul. Macam ni dalam 37. Pasal botol pula. Okey. Kata mereka arak itu haram. Tapi bagaimana ya? Gudangnya indah tersergam dalam perjalanan menuju ke Masjid Shah Alam. Pergi kat Sungai Wei kan? Tak ada nafi kan? Jadi itulah bila orang kata tu haram ni haram ya. Haram dan halal itu antara kita dengan dia je. Itu manusia punya peribadi kita tak boleh kacau. Itu dia pasal lah. Okay. I got my own fashion of living. So, own fashion. Own fashion. Okay. Apa lagi Dalam 25. Mana yang sempat je, Non yang mana 5? Rambang je. Aku pun berlari dan menyorok di balik tembok itu sambil mengintai. Apakah bayang-bayang masih lagi mengejar atau ia juga sedang turut menyorok mengintai aku? Full lama. Boleh interpret sikit? Engkau orang bijak, aku tak tahu. Tulisan saja engkau aku boleh interpret. Aku kenal kau secara peribadi. Aku boleh interpret. Dalam 55, aku mabuk di tempat engkau berdiri. Ya. Mabuk lagi. Ya. Aku hanyut ke tempat engkau berdiri, lalu nanar mencari lubuk kasihmu. Tuan-tuan, antologi ini yang edisi mewah ni, tuan-tuan, memiliki lebih kurang dalam, saya fikir kata dia di dalam-dalam ni dia tak ada tajuk-tajuk, dia menggunakan perkataan angka saja. Jadi jumlah keseluruhan puisinya ada berapa, bang? Tak ingat lah. Aku kena cek untuk kau ni. Dah muda. Okay, abang bunyi muzik sikit, bang, sementara aku nak cari. Okey. Boleh. Terdapat 81 catatan di dalam-dalam 1 sampailah 81. Manakala yang Monolopong Sanisuddin ni pula diangkat daripada gambar dia. Kerana kalau tiadanya jalanan ini, maka tiadalah Sanisuddin. Mana kalau tiada Sanisuddin, tiadalah puisi di jalanan. Ini ketepatan gambar ni kerana tidak ada orang mempelopori baca puisi di tepi jalan kecuali Sanisuddin dan angkatannya. Berarti gambar ni tepat. Kalau tiada jalanan, tiadalah Sanisuddin. Kerana di sinilah bangunnya nama Sanisuddin dan juga Koperatasa di ruang legar Daya Bumi, ruang pedestrian Central Market, kaki 5 Jalan Tengku Abdul Rahman dan segala tempat selagi boleh buat persembahan. Cari makan. Okay. Dan di jalanan ini jugalah tidak ada akan puisi. Tidak akan ada puisi tepi jalan, tuan-tuan, di bawah tiang lampu. Siapa nak pergi baca sajak, tangkap dia orang masuk Tanjung Rambutan, tuan-tuan. Tapi di sinilah juga jalanan menerima puisi apabila Sanisuddin dan angkatannya menoreka baca puisi jalanan pada tahun 80-an. Ini sajak-sajak dalam Monolopong ni juga saudara boleh beli. 2 combo ni berapa ITBM? Noha. 2 combo ni berapa? 2 tu campur t-shirt RM100. Okey, dengan 2 dan t-shirt yang saya pakai sekarang ni, Sanisuddin, untuk collector's t-shirt sempena stream ni, adalah RM100. Aku dah lupa banyak sangat adik-beradik. ITBM, Nuha Buku, tapi semuanya adik-beradik garasi belaka tu. So, saudara ambil je.
3 line dengan t-shirt yang saya pakai ni. So lock berserta saiz t-shirt. RM100 saya anggap combo belanja tu sebab edisi ni kalanya jual ni rasa mau RM30 ke RM40 ni. Tapi di belanja dengan selai t-shirt yang saya pakai ni, saya tak pernah pakai t-shirt, saudara pun tahu, tapi menghormati seorang abang, saya pakai t-shirt dan aircon sangat sejuk, saya terpaksa pakai jaket. Okey, untuk saudara yang nak lock 100 untuk menyokong Sani Sudin. Terima kasih, saya tak minta ni tuan-tuan, mereka bagi tahu tiba-tiba ada di print gambar saya. Saya garasi pun tak akan keluar gambar ni tuan-tuan. Saya tak akan terfikir untuk keluar gambar ni, tapi Nuha buat kan. Bila saudara lock, saudara akan mendapat 2. Satu gambar saya dan garasi Republic, iaitu rakan kolaborasi Nuha dalam stream ni, dan satu lagi adalah gambar Abang Sani dan Monolopong. So buku akan dapat dalam 2 post ni. Mana satu nanti dia orang akan susun. Tapi saya berterima kasih dan berbangga kerana saya pun tak pernah terlintas untuk keluarkan produk yang ada gambar saya, tapi kerana Nuha bergembira berkolaborasi dengan garasi, dia keluarkan. So saudara lock 100 plus dengan ini sekali akan dipost kepada anda dengan t-shirt ni. T-shirt saya tak payah bertekak lah, memang satu edisi je. Jangan kau minta biru, jangan kau minta hijau. Memang itu saja yang keluar. Nanti lock yang hijau ada, nanti hijau mak kau lah, itu ayat yang keluar. Okey, lock, saya akan nak minta Abang Sani menyanyi satu lagu. Saya tuan-tuan, setiap kali bila kita jumpa kawan lama di tempat biasa, kita akan rasa biasa je bang. Tapi bila kita jumpa tempat luar biasa, kita rasa teremosi sebab saya akan ingat kata yalah zaman sekarang bang, kalau aku boleh minum 1 jug teh pun, dia takkan rasa sama macam kau belanja 1 teh waktu susah dulu. Walaupun sekarang aku boleh makan, mampulah bang, makan kambing ke apa ke bang. Dia tak sama macam kata bang belanja teh canai, kau belanja aku dapat ayat macam tu. Masa miskin sombong, dah kaya bongkak. Jadi bila makan roti canai dia tak rasa lah bang, waktu roti telur, roti apa, dia tak sama roti canai kau belanja waktu roti canai 60 sen dan teh tarik 70 sen dulu. Ini mengumpat. Ya. Yalah zaman-zaman tu kan. Ya. Dia lebih dulu berduit pasal dia artis. Waktu saya kenal dia, saya ke kutu lepak je. Dia dah ada album, dah Koperatasa dah bang, belanja satu lagu yang kau rasa kalau aku yang lirik menyusup Kuala Lumpur tu aku suka apa saja dah. Rinduku. Rinduku, aku paling suka itu. Tapi dah tentulah kau ada lagu yang lain kau suka. Aku kalau sampai sekarang mau bang, aku nak ingat aku di Kuala Lumpur, aku akan dengar Rinduku sebab aku rasa lagu tu aku. Kalau aku dengar lagu tu, aku rasa itulah aku. Bagi kita yang merantau, yang pernah merempak larat di Kuala Lumpur, bila dengar Rinduku, rasa nak menangis lah sebab itulah kita. Kenapa kau datang ke Kuala Lumpur? Kalau aku nak jadi macam kau, seniman. Betul lah. Sebab macam aku dapat ayat lagi kan, Kuala Lumpur tidak pernah menjanjikan apa-apa pada kita. Kita yang kena berjanji untuk jadi apa di Kuala Lumpur. Ya, betul. Aku datang Kuala Lumpur memang aku nak jadi penulis bang. Memang kan, dah penulis memang pun. Aku nak jadi penulis. Setelah mengenal huruf kan, ya. Kita belum menulis lah. Ya. Kau boleh belanja satu lagu tu? Lagu apa? Yalah, Rinduku. Telah
kata yang terjumpa, lalu ku renung dan renung. Waktu Kuala Lumpur hampir lena, waktu Kuala Lumpur hampir lena, waktu Kuala Lumpur hampir lena. Itu cerita tentang putus cinta. Oh, okey. Kan? Jadi kecewa itu pada aku bukan untuk bunuh diri. Kita untuk berdiri, maka keluarlah ayat-ayat spontan tu. Oh, okay. Lagu ni dicipta secara spontan. Oh, okey. Waktu itu sedang bekerja dengan Tuan Densman di TT Elite. Ya, okey. Kerja TV tak ada. Petang jam tulis. Nasib pula dengan cakap buat album. Itu cerita dia. Cerita dia lah. Kepantasan menghasilkan album. Tak ada cerita-cerita pun nak buat album pun. Kita macam Sani Sudin, SS, syok sendiri. Syok sendiri tu kena ada dalam diri kita supaya kita dapat berkarya lah. Kononnya. Tu dia. Bang, masa option kau tinggal di kota besar, abang nak tahu kan. Masa abang pilih kata seni, dia datang secara tapi kalau tengok macam plan. Memang Sani Sudin nak menjadi orang seni. Sebab teater, muzik, filem, jenaka, komedi, semua abang ada dalam genre tu sepanjang berada di Kuala Lumpur. Apa yang sebenarnya yang abang rasa kata tidak berundur pada tahun-tahun yang kita dah tahu dah kita tak akan jadi kaya raya dengan kerjaya ni, kita tak akan menjadi orang yang yalah, dia puncanya memang selepas sekolah tidak ada kerja. Jadi kerja aku mula-mula di kampung lah, orang offer aku untuk jadi tok siap di Surau. Kalau pergi Keramat Ujung, Madrasatul lupa dah nama dia tu, sebelah tahfiz yang terbakar tu, rumah lepas tu. Jadi buat tu, tengah-tengah buat kerja jadi tok siap tu, gaji sebulan pun dapat RM10 zaman itu. Jadi satu hari ialah dah ada skim pen, ni kau nak kerja tak? Kerja office lah. Jadi apa? Jadi pion ke apa, tak kisahlah, janji kerja lah. Pergilah ambil kerja. Kita belajar, aku belajar tak tinggi tingkatan 5 macam tu kan. Belajar sendiri, lepas tu pergi buat je. Aku tidak pilih jawatan besar-besar, janji aku dapat duit. Waktu tu gaji 100 sebulan. Bila potong EPF dapatlah 90 lebih. Tapi janji boleh hidup untuk beli rokok, jalan-jalan. Tapi bila kerja di tempat-tempat tertentu, bercampur gaul dengan orang-orang maaf cakap yang bijak pandai ni, dia pandang rendah pada kita. Dia ingat kita ni macam dia punya barwa, suruh ni, kita buat je. Jadi kita di situlah pengalaman banyak, akhirnya membuat keputusan berhenti kerja lah. Cari benda lain. Tapi waktu itu sudah minat dalam bidang teater. Jadi lepas kerja petang, aku akan pikul violin pergi KBN. Komplek Budaya Negara waktu itu. Tengok main violin. Lepas tu malam campur kawan-kawan teater, kita bincang-bincang, dapat pengalaman tentang lakonan. Dan akhirnya pergi kursus teater selama beberapa bulan, dapat sijil. Lepas tu kerja berhenti, terus fokus pada seni itu sampai sekarang. Jadi aku banyak mengenal, aku cakap tadi, aku banyak lebih mengetahui, mengenal kawan-kawan punya itu dalam teater. Kadang-kadang bila kita bersembang dengan kawan dekat kedai kopi, macam sekarang ni aku bersembang dengan kau, pada aku ini adalah ruang kuliah aku. Jadi kita dapat campur dengan kawan-kawan yang ada pengetahuan tentang teater yang hebat. Jadi kita hanya pasang telinga, dengar je, rakam. Lepas tu kita buatlah apa yang dia cakap tu, kita kaji balik. Itu cara kau bersekolah itu dia dipanggil, dia adalah kejuruteraan kemanusiaan. Faculty of Life Engineering. Dia lulusan daripada Fakulti Kejuruteraan Kehidupan. Dia kata lulusnya di situ. Pensyarahnya ramai, sekolahnya banyak, dewan kuliahnya ramai.
point grade-nya tu bergantung kepada macam mana dia faham pensyarah tu cakap. Jadi kelulusan dan degree dia keluarkan sendiri dan dianggap itu adalah universiti dia. Okey tuan-tuan, log combo ni saya dah bagi tahu dah. Sekarang kita sasarkan untuk Abang Sani petang ni. Log satu buku ni yang Nuha pastikan buku yang aku sayang ni masuk dalam bag yang kau dah buat. Terima kasih Nuha kerana buat appreciate untuk saya. Satu kegembiraan untuk saya juga. Tak pernah saya terbayang satu hari saya akan ada muka saya dekat beg yang cantik, dan lebih sentimental tu saya minta kerana inilah beg pertama akan digunakan untuk seorang yang saya anggap macam abang saya sendiri, tuan-tuan. Saya tak berani kurang ajar dengan dia. Ini antara orang selain daripada Ladin Wawi, dia, Wak Khalid, orang yang kalau saya nak cakap apa-apa saya fikir. Sebab saya tak akan bersikap biadab kerana saya bergaul daripada generasi saya adalah budak, mereka adalah orang dewasa. Ini buku ni akan masuk dalam ni. Buku yang satu lagi akan diberi dengan dua. Ini first time saudara beli dua buku dan saudara akan dapat dua beg. Yang ini saudara akan dapat beg Abang Sani dalam ni. Dan satu t-shirt yang saya pakai menolopong Sani Sudin. Seperti Pian, Abang Sani juga menumpukan sepenuh masa kerjayanya dalam bidang seni. Berarti dia bukanlah pensyarah universiti yang jadi tu orang seni. Dia bukanlah accountant yang part time jadi orang seni. Dia bukanlah juga seorang pekerja kerajaan di agensi seni yang kemudiannya buat kerja seni. Dia adalah seorang seniman sepenuh masa. Jadi ini dua buku yang diterbitkan oleh ITBM dan juga oleh Nuha Buku, dikombinasikan dan hari ini dijual sebagai satu combo. So lock saja buku ni dan baju ni untuk menyokong kerjaya Sani Sudin agar yang saya nak lepas ni tuan-tuan adalah untuk mendengar single baru dia. Sebab saya rasa saya syok kalau dia dapat main pop single pop keroncong tu, sebab dia mahir dalam apresiasi muzik keroncong. Kononnya. Sebab saya selalu jumpa dengan dia tu. Inilah mood setiap kali kami jumpa di rumah Pena dan Bergebang. Jadi bila masuk tak apalah, live Facebook bukannya live TV bang. Tak ada siapa nak kacau lesen kita pun. Jadi kita jadilah seadanya kita. Jadi log untuk abang Sani. Bang, sebelum aku baca puisi kau, pasal aku dengan kau aku tak takut baca puisi kau, aku kenal, tapi kau belanja satu lagu dulu. Kalau boleh edisi keroncong. Apa lagu apa Pula ya kau yang penyanyi. Kalau aku penyanyi, iyalah yang menyanyi kau kan. Padaku secawan kopi manisnya berbulakan reality. Hulurkan padaku sekeping roti, tapi jangan permentegakan mimpi. Di mana kau, di mana kau, kau di mana, kau di mana, kau di mana, ku bertanya. Tanya-tanya, tanya-tanya, masih bertanya.
padaku sekeping roti, tapi jangan bermentegakan mimpi. Jangan bermentegakan mimpi. Hulurkan aku secawan kopi. Manisnya bergulakan realiti. Bergulakan Hulurkan padaku sekeping roti, tapi jangan bermentegakan mimpi. Oh, sedap ayatnya. Tuan-tuan, Sani Sudin, kalau tadi adalah, saudara dah tahu ini adalah 81 puisi Sani Sudin. Manakala buku monolog ini adalah banyak adalah catatan-catatan monolog, itu dipanggil monolog, itu adalah bercakap pada diri sendiri. Cuma dalam era teks moden, kebanyakan orang menjadikannya sebagai bentuk tulisan supaya kita baca. Jadi monolog itulah sebutannya, adalah bercakap kepada diri sendiri, tapi dibukukan edisi ini oleh Nuha Buku. Jadi bacaan ni banyak yang dia ceritakan catatan tentang Kuala Lumpur. Saya baca tadi, dia ceritakan tentang warung mama, apa yang dilihat di warung mama. Pengalaman dia bergaul dan bertemu dengan ramai orang-orang asing tak pernah bermimpi atau berangan jadi lain. Kita pula yang berlebih-lebih untuk berbangga seperti mereka. Maksudnya pelancong yang datang tu Sani lihat, mereka tak pernah pun bermimpi nak jadi lebih. Kita yang selalu bermimpi-mimpi nak menjadi lebih daripada pelancong tu. Ini apa-apa semua catatan jalanan bagi mereka yang ingin melihat bagaimana seorang lelaki merakamkan 4 dekad, dia 5 dekad sebab dia lahir di Kampung Baru. Jadi daripada 70-an, 80-an, 90-an dan 2000-an, dia melihat jalanan, warung, kehidupan marhain, orang-orang yang tersisih dan orang-orang yang menyisihkan. Ini catatan Sani. Jadi 2 buku ni saudara boleh log beserta dengan t-shirt yang saya pakai ni dengan harga RM100. Kerana ini akan menyokong keberlangsungan dia sebagai seniman. Dan stream ini memang kita anjurkan demikian, tuan-tuan. Tujuan bila kita buat stream, satu bukanlah saja untuk memacu wacana, memacu benda baru dalam dunia buku, kerana semua penulis mengalami kesulitan. Tak sulit menghasilkan idea, bang. Betul. Tak sulit untuk bertemu penerbit, tak sulit menerbitkan buku, yang sulit adalah menjualnya. Alright. Jadi log hari ini bagi membuktikan warga digital, dan apabila digital datang ke era orang Melayu, kita menyokong perkembangan bahasa sastra dan juga apa saja yang berkait dengan Melayu. So log 100 log 100 aja, sebab ini adalah ni, dan anda akan mendapat tanda tangan Sani Sudin. Dan kalau anda nak tanda tangan, saya tanda tangan juga dekat beg edisi saya tu. Bagi kalau mereka nak simpan, sebab tak pernah ada merchandise yang dikeluarkan oleh Garasi, bang. Ini merchandise yang kita keluarkan atas tumpang dekat Nuha. Jadi saya akan tanda tangan sekali dekat beg tu, kerana saya berbangga, kerana kita pun tak pernah fikir nak keluar merchandise saya secara peribadi. Jadi alhamdulillah, kalau kita keluarkan jadi macam syok sendiri. Kalau orang keluarkan, kita anggap sebagai apresiasi. Tapi kita suka jugalah kan. Ya, kegembiraan. Semua orang gembira bila dihargai, bang. Appreciate lah kan. Ya, kita sangat bergembira kerana. Okey, tuan-tuan, saya nak ambil soalan. Ada orang tanya apa-apa tak? Atau orang minta lagu apa-apa tak, Nizar? Ha? Apa dia? Sani Sudin yang saya kenali. Oh, okey. Ya. Ini ada ramai orang juga menulis dalam ni. Ada dia orang tulis apa ni? Sani Sudin juga ditulis oleh orang-orang yang pernah mengenalinya. Okey, selain daripada buku ini adalah kumpulan artikel-artikel Sani, terdapat juga ramai rakan-rakan yang menulis Sani Sudin yang mereka kenali. Saya diminta menulis, tapi saya tak boleh nak tulis, tuan-tuan, sebab saya rasa terlalu kenal dia. Sampai tak boleh tulis, sebab saya membesar di depan mata dia, tuan-tuan. Sebab tu kalau saya kurang ajar, dia kekeh kepala saya, tuan-tuan. Sebab dia tengok saya datang Kuala Lumpur daripada ada seluar jin 2 helai, ada 2 helai ke meja sampai tak bersalin-salin. Jadi kalau dia sekeh kepala saya tu, jenuh, tuan-tuan. Sebab saya adalah budak yang besar di mata dia. Antara yang menulis adalah Rahimudin Zahari. Ramai yang menulis. Apa lagi yang menulis ni? Belakang ni? Depan. Oh, dekat cover. Antara yang menulis adalah Tan Sri Datuk Dr. Nordin Kardi. Beliau adalah bekas ketua pengarah Biro Tata Negara dan kemudian menjadi apa yang kita panggil rektor Universiti Sultan dulu UUM, sekarang rektor di Universiti USAS, Universiti Sultan Azlan Shah. Dia ada kawan baik. Kemudian Hasni Abbas juga adalah rakan baik Sani.
Muhammad K. Gandiron yang sekarang adalah pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, ditulis juga oleh Sabri Yunus. Dah tentulah kawan baik dia tu, kerana mereka bergerak dalam botol yang sama, sebab tu dia punya tu hampir sama. Ladin Nuawi, Saidin Omar ataupun Adinda Amiro, komposer yang terkenal tu. Siso juga menulis, Adiwangsa Sukma dan juga Azlan Hussein atau Azlan Sinaga-Naga band Hussein tu. Bang, saya tanya gitu bang budak-budak sekarang semua nak jadi seniman bang. Tapi dah dalam dunia mereka yang lebih media baru kan. Berbeza dulu. Zaman dia. Era dia. Kita dulu kena pergi ke jalan untuk orang tengok kita. Betul. Mereka pergi ke media sosial untuk orang melihat mereka. Cuma kalau aku tanya kau abang kan, apa yang paling perit bila memulakan sesuatu di jalanan? Walaupun kemudiannya orang tahu Sandi Sudin adalah nama besar. Maksudnya seni di Malaysia dan jalanan tak boleh dipisahkan daripada Sandi Sudin dan kawan-kawannya. Betul. Apa yang kau rasa? Sampai sekarang aku jalan kaki kan. Tak tahu sebabnya. Susah nak cakap benda ni Pada aku, apa yang aku buat tu semuanya, mak cakap lah, aku nak simple cakap, jawab ni. Semuanya dah tertulis. Jadi aku harus terjah juga untuk mencari makna kehidupan itu. Melalui bidang yang aku engkau teroka lah. Di situlah banyak aku belajar. Tu kadang-kadang bila aku jalan kaki, aku tengok orang berkumpul, pada aku itulah ruang kuliah aku. Kan rupanya bila di jalan ni kadang-kadang macam-macam idea datang. Tu sebab aku sampai sekarang bawa beg, ada buku catatan kecil. Bila aku tengok orang baca buku di tepi jalan, dia tak salah baca buku tu. Akhirnya datang satu benda, ayat. Apakah membaca itu perlu ada bahan bacaan di tangan? Terpulang. Tapi pada aku, orang macam aku ni, melihat dan mendengar itu juga membaca. Kan? Kita baca. Ada di jalanan. Baca, tengok. Bila kadang-kadang aku ditegur dalam lakonan teater oleh Khalid Saleh. Dia cakap apa? Arwah Khalid. Buat Khalid. Ni, kau besok, kau punya watak tak kenalah cerita ni. Besok kau pergi dalam Masjid India boleh? Kita ngangguk je lah. Dia cikgu kita kan. Kat situ, kau cari watak-watak yang lain. Nampak dia bagi. Bila Masjid India tu salah satu ruang kuliah untuk aku memerhati dan merenung. Duduk seorang-seorang, pegang tray tarik. Sat ukur. Oh ni. Bila dia macam serasi je dengan aku. Bila latihan aku cuba bawa tunjuk. Bila dia diam je, macam betul je ni. Kan? Itulah yang awak nak, dia cakap. Kau dapat kat mana ni? Awak kan suruh pergi Masjid India, kita buat. Kita lawak tu. Macam-macam lah kau. Lepas tu, maintain watak tu, kalau nak dibagikan, nak dicantikkan lagi lah. Dekat situ lah. Tu sebab aku cakap, lakonan ni bukan sekadar berlakon, ngapal dialog. Ada benda yang terbalik di sebaliknya untuk kita mengenal. Tu kadang-kadang bila aku buat latihan teater, pelakonan lah. Bikin lakonan, aku tanya, bila kau dia beri satu watak, umur kau sekarang ni, misal kata umur tu 20 tahun, umur kau sekarang 20 tahun, tapi kau pengarah nak watak kau berumur 30 tahun. Kau baca skrip tu betul-betul, kau faham jalan cerita watak tu. Lepas aku soal lagi. Bila kau berkaji watak, siapa yang kita kaji? Kita mengkaji manusia. Faham. Lepas tu, ada lagi soalan. Apabila kita mengkaji tentang manusia, siapa di sebalik manusia yang kita kaji tu? Itulah kadang student-student macam juga dengan kadang dia panggil aku untuk bengkel vokal, untuk menjadi penyanyi. Memang ramai yang boleh menyanyi, anak-anak muda. Tu aku cakap, engkau boleh menyanyi, ada bakat, tapi belum tentu boleh jadi penyanyi. Semua diam. Kadang-kadang kau suka pada ruang tu, tapi ruang itu tidak suka pada engkau. Ya, betul. Space and time dislike you. Mak cakap jauh lagi. Okay. Kan bila kaji balik, dia pun diam. Dan lepas tu kau orang ada suara yang bagus, tapi kau terlalu terikut-ikut dengan penyanyi yang ada. Kerana untuk menjadi penyanyi ni ataupun pelakon, untuk apa? Engkau kena rajin beromen. Aku gantung ayat beromen tu. Bila beromen semua pandang. Saya nak tengok dia punya reaction. Interpretation. Yes. Bila awak akan cakap dalam lakonan ni ada dua bahan je. Ibu tak faham. Apa dia? Act and react. Sekarang tengah berlangsung. Aku cakap kepada aku ngeriak tu. Lakonan. Dalam lakonan ada act and react. Tindak aju, tindak balas. Kan? Itulah dia. Dia tak faham. Kau tak pernah saja gantungan bromen tu, cuma diam. Mak bapak ke akhirnya pandang aku semacam tu. Apa cakap bromen ni? Kita pun dalam hati,
kita lahir pun pada beromenan mak bapak kita. Kan? Lepas tu aku sambung balik. Engkau tidak pernah beromen dengan suara engkau. Bila penyanyi ni kadang-kadang, kalau aku ngajar lain, bila nak praktis suara, masuk studio. No, studio sekarang kita boleh tipu bagi suara sedap. Ya, gunakan. Kan? Tapi bila live show, bintang pukang menyanyi. Jadi aku akan susun penyanyi-penyanyi tu, okey, kau pergi ujung sana, kat padang terbuka, kau lepaskan suara mentang kau tu aku nak dengar. Raw dia tu. Aku fikir, ikut ni. Satu note je. Buat, tapi note ni jangan ikut melodi aku nak engkau. Dia pun bagi. Sangkut. Jadi untuk jadi penyanyi ni kita kena tahu seni laras suara. Keroncong tu apa, asli tu macam mana, gitu-gitulah. Kita banyak genre juga. Genre dalam bahasa Inggeris dalam bahasa Malaysia diterima sekarang bang. Dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab tak tahu. Genre. Bukan mazhab. Genre atau genre ni. Kan itu. Ada apa? Ada soalan. Ayuhan ni dia tengok podcast Abang Sani dengan A.P. Samad. Okay, dalam tu abang ada cakap hidup ini suka-suka atau main-main. Jika dia terbuka hati untuk memberi makna apa maksud tu. Dia tengok podcast kau dekat Samad tu lah. Dia interview. Pasal jawapan tu aku tak boleh bagi live, nanti orang sensitif. Kan orang cakap gitu gini. Okey, aku cakap tu serang lah. Benda ni tidak boleh kita simpan-simpan. Kan? Itu sebenarnya pernah satu ketika dulu Wak Khalid arwah dia suruh bila kita ada latihan teater, hidup ni suka-suka main-main dia akan tegur. Aku pernah ditengking. Wak kalau berlatih teater dulu, dia tidak akan tengok pelakon. Dia akan tunduk. Dia tunduk, diam. Lepas tu tak kena tu. Dia cari lain watak. Dialognya melintang pukang. Rupanya lakonan itu lahir daripada kalau kau sebut betul cantik, lakonan automatically akan jadi. Tanpa dia lihat Dia macam dengar. Kalau macam kita menyanyi, kalau kita nyanyi sedap automatik body language akan terjadi dengan tersendiri. Ya, betul. Kan? Aku pernah kena tengking. Tapi bila dia tengking aku tu, bukan dia tengking aku saja. Kuat pun. Apa lakonan kau hancur ni hari ni? Semua kena dengar apa dia cakap. Kan? Untuk siapa yang faham, bukan dia marah aku saja. The whole. Tu dia gunakan korang ni main-main ataupun suka-suka. Lepas tu main-main suka-suka. Akhirnya aku dapat satu makna yang lain daripada hidup ni suka-suka main-main. Kadang jumpa budak-budak muda, hidup ni suka-suka ke main-main? Main-main. Nak main kena suka, nak suka kena hidup. Faham tak? Faham? Faham. Bukan sekali aku dikelirukan oleh benda tu. Jadi aku punya otak dah cepat dah. 30 tahun lebih mengenali orang ni. Jadi saya dah ada sistem komputerais untuk proses maklumat data dia. Okey, apa tu? Gambar banyak rare. Gambar juga banyak rare dalam ni. Selain daripada tu, aku kadang-kadang tak promote isi dia, tuan-tuan. Tak sempat nak promote dia. Kadang-kadang tu ramai orang akan tanya apa yang ada banyak foto-foto rare dalam ni. Gambar-gambar. Ini gambar-gambar kenangan dia. Ini Sani masa muda dengan Imuda. Ini rasanya pemain-pemain tangtu ni waktu dia jadi wayah dengan Ahmad Busu. Dalam ni juga ada foto-foto. Ini foto-foto lama ni. Ini foto-foto lama dia di jalanan waktu membuat performance, solo performance saya rasa. Ini yang tak akan berulang lagi, tuan-tuan. Kuala Lumpur tak akan lagi ada seni yang begini kerana hanya ada busking saja sebagai performance art, tetapi teater performance, one man show performance tak akan ada lagi di jalanan kerana dia tak lagi diteruskan oleh generasi sekarang. Kerana generasi dulu menghidupkan seni jalanan ni adalah satu perkara yang walaupun tidak, tapi mereka mempeloporinya, kemudian tak ada generasi yang menyambungnya. Jadi mati seni sastra di jalanan. Ini lakonan-lakonan dia dalam banyak teater-teater yang dia berlakon, terutama di bawah arahan Wak Khalid. Jadi selain daripada tulisan, saya akan dapat mengumpul koleksi. Ini waktu dia menjadi penjual buku kat mana saya tak pasti ni. Mana? Ni. Itu dalam filem Sufi Sofia. Ini filem Sufi Sofia, Arahan Razali. Ini saudara dapat lihat. Nampak masuk kamera tak? Gambar ni masuk tengah preview ni. Okey. Filem Sufi Sofia tu dia berlakon.
Sebab Abang Sani juga selain daripada pelakon, dia adalah penolong pengarah. Dia menjadi banyak penolong pengarah dan dia juga adalah art director, pengarah seni bagi banyak drama apa semua. Dia aktif di belakang tabir kerana bakat dan juga penguasaannya yang luar biasa hasil pengalaman berteater. So banyak juga foto-foto yang saya dapat kumpul dalam ni selain daripada catatan-catatan Sani Sudin. So log RM100, 2 buku bersama 2 beg yang terima kasih kepada Nuha Buku kerana selain dia bagi beg monolopong, dia hadiahkan juga beg saya dengan tagline Gentleman Lock Consider Soul, First Soul Consider Gentleman Lock Consider Soul, First Lock Consider Soul. Tu tagline selalu saya dengar dekat sini dia buat. Hari ni baru saya tahu yang dia buat, patutlah dia minta tanya itu hari tentang tag ni yang betul apa selalu saya sebut bila saya sale. Dan ini adalah monolopong Sani Sudin. So 2 beg ini akan dihantar kepada anda bagi membolehkan anda menyimpan 2 koleksi ini dan selai t-shirt dalam bentuk bungkusannya. So log, anda hanya perlu menyatakan saiz t-shirt saja untuk memastikan anda mendapat, dan kita boleh bagi tahu ini stok ready. Log tu hantar je, kerana untuk festival ni memang bahan-bahan ni telah diperolehi dalam jumlah yang perkadaran yang cukup untuk saudara log. Emin, kita ada berapa log sekarang, Emin? 32, kita nak capai 50 untuk Abang Sani hari ni. Tuan-tuan log, kerana hargailah seniman kita ketika mereka masih ada, kerana saya tak mahu seperti mana yang kita discuss sebelum ini, kita menangis dan meratap apabila P. Ramlee tiada. Kita kehilangan apa-apa yang sekarang saya cerita pada saudara saya pecinta Nordin Ahmad, bang. Pecinta Nordin Ahmad. Nak mencari satu buku tentang Nordin Ahmad, nak mencari satu gambar yang dijual tentang Nordin Ahmad pun tak ada. Kena menonton filem. Kerana tiada apresiasi dibuat ke atas Nordin Ahmad. Ada rasanya buku Nordin Ahmad. Bukunya ada, buku. apresiasinya. Dan saya juga Hussein Hanif. Bila saya cari Hussein Hanif, agak suka juga untuk diperolehi. Apatah lagi seniman-seniman kecil yang sekarang bila kita tengok macam tengok Wak Kadar, Pak Kadar Risman, tengok Ahmad Nespu. Saya baru tahu kata Ahmad Nespu masuk ke dunia filem pada usia 58 tahun. Bila rakan-rakannya datang ke Pulau Pinang menjadi pelakon, Ahmad Nespu memilih untuk terus bermain bangsawan di Pulau Pinang. Hinggalah apabila bangsawan tak dapat hidup di Pulau Pinang, Ahmad Nespu datang ke Kuala Lumpur dan berlakon filem pada usia 58 tahun. Sebab tu rupanya tak ada filem muda Ahmad Nespu. Kerana daripada usia 58 tahun hinggalah tahun 70, usianya 71, Ahmad Nespu hanya berlakon dalam 13 buah filem, tuan-tuan. Tapi dia adalah legenda yang besar, tetapi masa hayatnya dia tak begitu diperhatikan, menjadikan sekarang apabila kita ingat siapakah yang boleh membuatkan orang Melayu merasa hilang stres bila ni, hanya apabila kita melihat Ahmad Nespu, kita melihat Wak Kadar dalam filem-filem jenakanya. Okey, abang kau belanja satu lagu. Ada orang minta lagu tak? Log je, kita nak mencapai 18 lagi untuk settle 50 log untuk si gila-gila ini. Kan anak Kuala Lumpur. Itu bukan aku nyanyi. Nanti jadi dia kahwin satu lagi. Bahaya mata untuk isteri. Itu Aku Bukan Musuh Harta. Itu lagu duet ramai tu. Lagu ramai, lagu solo. Lagu Dr. Mazhar. Keroncong Kemayoran. Macam mana lagu dia? Aku mana tahu, aku bukan Jawa. Yang Jawa engkau. Kemayoran. Macam mana lagu dia? Kemayoran. Oh. Saya tahu lah kali itu. La 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 la. Mekre presrendro mendrendro no. Bere besen kim kosobre. La 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 la. Testem prene. Roberto Perez, Ciprede Tonge. Olele, si kota raja. Boleh kak boleh dibawa saja. Olele si kota raja. Boleh nggak boleh dibawa saja. Oh web zerbin bestem derene. Lepet sundun tetro bandone. Bila manis pindong disayang. La 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 oh. Datang ke sini mencari bini.
olele, si kota raja, boleh nggak boleh, di bawah saja. Olele, si kota raja, boleh nggak boleh, di bawah saja. Itu je yang aku mampu lah. Aku tak ingat lirik tu kan. Jadi dia menggunakan lirik Jibris, Jibris, di mana setiap bunyi-bunyian akan bunyi makna dan makna bergantung kepada orang mendengar bunyi-bunyi tersebut. Walaupun bunyi itu tidak mewakili mana-mana bahasa, tetapi bunyi itu mewakili bahasa penyanyinya. Bahasa peribadi. Peribadi penyanyinya. Dan kemudian untungnya bunyi tersebut apabila sampai ke dalam bahasa peribadi ditafsirkan sendiri oleh pendengarnya. Yes, betul. Itu dipanggil Jibris, Jibris. Abang, saya lagi tak nak tanya kau, bang. Dalam semua peristiwa yang kau rasa kau lalui, ada dua lah, pahit dan manis. Aku lebih suka tanya yang pahit dulu lah. Apa yang kau rasa yang paling pahit selama menjadi orang seni ni lah? Aku rasa pahit tu masa tu makan jadam. Pahit, betul Pak. Jadi benda tu simbolik kan. Banyak kenangan apa peristiwa tu pahit tu. Jadi aku jadikan bahan rujuk lah. Yang manis tidak aku tak perlu cerita lah kan. Macam-macam. Kau bayangkan sewaktu umur aku 12 tahun. Waktu 12 tahun masa tu tahun 69. Aku tengah jual tapai. Tapai di pasar Jalan Coket. Tapai tak habis ni. Sehingga rumah nenek di kampung jalan sekarang Jalan Raja Alang, Perkins Road. Lahir di situ. Arwah nenek membaca langit. Dia membaca tulisan yang tidak bertulis. Seperti kata arwah Khalid, bacalah tulisan yang tidak bertulis. Dia tengok langit, pandang aku. Kita diam, kita budak, diam. Masa tu tapai sebungkus 5 sen je. Tapainya kalau habis, tak habis nak ya, balik ada benda tak bagus lah, dia cakap nak jadi 13 Mei. Jadi waktu aku tunggu bas di Coket, bas 237 tu, depan hospital HKL kan, asal orang kerja orang, ketuk-ketuk orang. Kita budak betul, gelak je, pukul masuk longkang. Oh, pada 13 Mei tu. 13 Mei, peristiwa tu. Jadi kita tengok, orang kerja kita budak betul, kik. Orang dah berkumpul depan rumah arwah Datuk Arun kat jalan tu kan. Rupanya peristiwa tu lah, politiknya hal. Mak cakap lah aku pun berhak cakap pasal politik, aku rakyat. Bagus tak bagus itu kau punya pasal lah. Bunga harum mewangi, bunga kembang tak jadi, semua dalam tangan sendiri. Yang penting kita tanam pokok. Tanam pokok kita, waktu kita siram tu kita kena bercakap pokok. Aku dah mandikan kau ni, nanti kau kembang jadi cantik. Bila kita cakap itu mono tu. Nanti orang kata itu cakap dengan pokok gila ke tu. Dia tak faham. Makhluk Tuhan ni semua ada suara, ada itu pendengaran, tapi kita ialah masing-masing kan. Jadi arwah mak aku dekat Keramat dari Risau. Ni dah maghrib ni, abang ni tak balik ni, mana ni dia dari Risau. Rupanya dah berkeladaan. Yang tua semua dah tahu itu. Jadi ada. aku relax kan. Rupanya yang jaga aku ada orang jaga aku. Dia lah jaga aku. Yalah. Itulah selamat kau balik walaupun pembunuhan berlaku depan mata apa semua. Tapai tak laku. Diam je. Aku tu kali pertama aku lontarkan suara bukan nak jadi penyanyi, tak ada cita-cita pun nak jadi penyanyi. Waktu suruh jual tapai kat Keramat, macam mana nak keluarkan suara nak jadi tapai tu? Diam duduk. Lepas tu seorang-seorang cakap, tapai. Rupanya kat situ aku dah buat mono. Tapai ubi. Tapai. Boleh lah ni. Itu tahun 70-an tadi? 60-an. 60-an kau jual tapai kan? Baru 67, 68. Yalah, Pekin Road. Belum tukar Jalan Raja Alang lagi. Daripada Keramat pergi Coket, bas tambang 5 sen je. Srijaya kan. Kat situ lah. Tapai. Saya dah payat. Tapai. Secara tidak langsung bila aku kaji balik, rupanya dah lama aku lontarkan suara. Kan voice projection kata orang Boyana. Aku lontar suara situ. Bila kaji balik, oh itu apanya. Terpulanglah pada masing-masing. Kadang-kadang tapai tak laku, perut lapar, nak makan duit tapai takut. Buka tapai makan tepi jalan. Sampai sekarang aku makan tepi jalan. Tapi aku rasa seronok kenangan menjadi penjual tapai. Aku tak boleh bayang sebab aku masuk Coket 80-an dah tak ada beza. Kau datang Coket dalam taman antik ni, kau Coket sebelum lah reformize.
industri ya. Ya, masa tu fikir kadang-kadang fikir kenapa nak malu? Kita bukan apa, kita buat kerja yang betul untuk bantu mak bapak kita dapat laku duit belanja. Pergi sekolah. Masa tu sekolah pergi pun 20 sen dalam poket. 10 sen tambang bas pergi balik, 10 sen untuk makan. Nasi lemak 5 sen. Nah, macam ni. Mi kari je 10 sen. Ya. Jadi maksud kau betul-betul bila kau mengabdikan pada seni jalanan, dia bukanlah aneh kerana kau telah menjadi penjual tapai daripada kecil, membesar dengan berada daripada Keramat ke Pasar Coket, Kampung Baru tu. Jadi tak aneh jalanan menjadi akrab pada kau. Kau tak begitu mengharapkan ruang mewah yang elit kerana dia kerana berkanak-kanak dan beremaja di jalanan. Boleh kau nyanyi satu lagu yang boleh membayangkan zaman tu? Yang kau rasa lagu dia kalau dengar kau boleh rasa itu zaman yang boleh memori. Aku akan boleh bayangkan juga bagaimana. Itulah zaman lagu 60-an Pop Ye kan. Okey. Kan, jadi kita dengar masa tu kat rumah pun tak ada radio. Sebab di Keramat tu pakai pun lampu pam Okey, macam gasoline tu. Gasoline lah. Okay. Radio dengan orang sebelah je, dengar. Ya. Kan? Itu kadang-kadang rupanya ni lagu Boyan keluar, Lauber kan. Okey. Kasim Selamat kan. So, ini lagu Boyan. Tapi bahasa Boyan kumpulan The Swallows tu, dia bahasa Boyan pasar. Okey. Dia bunyi macam kasar tapi itulah cara dia. Okey. Menyampaikan antara macam orang Minang. Kamar wang. Nak pergi mana? Kamar kan. Kalau ada orang Minang sini kan. Orang Jawa cakap apa? Marindi Arab Marindi. Marindi kan. Arab Marindi. Orang Boyan dia punya lain ni macam bunyi Arab pula. Kamaa bekna. Kamaa. Bekna tu kau nak ke mana? Awak nak ke mana? Okey. Tiga friend lah. Jadi kau nak belanja Boyan ke ni? Bolehlah, lagu tu je aku hafal. Okey, dia akan belanja satu lagu untuk mengingati memori dia menjadi penjual tapai dan membesar antara Jalan Keramat dan jalanan Kampung Baru dan Coket dengan sebuah lagu Lauber. Sambil saya ambil soalan daripada penonton. Tapi dikeroncongkan lah. Satu lubuk lekaperakan neng kene bulelang astaben satu lu malam beri mesem harapan bula tak tahu harapan malem lauba tina cubula atongku ale bula nastaba aom ke akar tanah toronaka impirna pasterna karopana semo enga kapandirna sikit je lah. Itu lagu Lauber tu dalam bahasa Melayu standard dah berubah. Dia bercerita tentang dia punya girlfriend kekasih dia berubah hati. Lauber tu ubah. Saya boleh ingat bayangan lagu ni tuan sebab bukan ingatlah. Saya datang dan bekerja di Pasar Coket. Tempat pertama kerana saya orang Pekan Rabu Kedah. Jadi bila saya nak merantau ke Kuala Lumpur, jadi orang Pekan Rabu kan kata kau pergi cari orang ni yang ada di pasar. Itu saya datang dan saya melihat. Tapi waktu tu telah dikenali dengan nama Jalan Raja Alang. Waktu Sani berjual tapai masih dipanggil sebagai Pekin Street. Pekin Road. Hinggalah Tuanku Sultan Selangor pada waktu itu menghargai seorang pembesar dan mengatakan bahawa kau telah memajukan jalan ini, bukan lagi Pekin yang majukan.
maka pembesar saya lupa nama dia, sepatut dinamakan nama dia. Tapi oleh kerana dia tak mahu riak, seorang pembesar istana ini menamakan sepenuh nama bapaknya, Jalan Raja Alang. Tapi saya lupa nama seorang kerabat dia raja ni. Jadi dia kata kalau disimpankan nama aku akan menimbulkan riak kepada aku dan anak-anakku. Dia tak mahu waris, dia pergi kata jalan bapak aku, maka dinamakan jalan bapaknya. Itu cerita dan bertukarlah nama Jalan Raja Alang. tu asalnya dia jalan kecil je. Tahu? Tapi dia ada satu peristiwa kat situ Diorang panggil Jembatan Gesel. Jembatan Gesel, satu jembatan tu menyeberangi sungai untuk pergi ke Pasar Coket. Sebab apa dia panggil Jembatan Gesel? Pasar malam yang pertama yang ada di Kuala Lumpur tu jalan situ lah. Jadi bila malam, macam kita hari Sabtu hari ni, situ pasar malam ramai orang macam riadah lah kan, keluarga. Di atas jembatan tu orang akan menjerit. Mak cakap lah, yang kena raba, berubut-ubut kan. Itu dia panggil Jembatan Gesel. Di situlah di mana rumah tepi tu Jamaluddin bukan Jamaluddin, siapa tu? SM Salim situ, Arwah Ibrahim Din, Jamal Kedil. Jadi kita tengok je lah orang-orang macam tu kan. Kita tahu dia ni orang television ni, kita diam je lah. Kan? Ramai anak-anak kaum baru yang berjiwa besar yang ada nama duduk situ. Ya, betul. Termasuk akulah salah seorang. Tuan-tuan dan puan-puan, 40 log sekarang, saya memerlukan 10 je lagi untuk membantu sesi, bukan bantu, untuk melaksanakan, menjayakan stream sesi bersama dengan Sani Sudin. 10 log lagi untuk menggenapkan 50. Seperti mana saya beritahu, kata log saudara akan dapat 2 buku ni, iaitu di dalam-dalam yang bengang je aku tengok sebab cantik, betul lawa, tapi bangga je aku rasa sebab akhirnya orang yang aku cakap macam, yang aku anggap macam abang aku sendiri, ada satu buku yang aku rasa memadai dan berbaloi kerana sumbangannya dalam sastra, terutama dari segi puisi jalanan, dan sebuah buku yang diterbitkan sesuai lah dengan dia punya merapu tu tuan-tuan. Tapi dalam merapu dia tuan-tuan kena fikir, sebab ada 2 jenis orang cerdik dalam dunia ni. Seseorang akan menyampaikannya dalam bentuk intelek dan seorang akan menyampaikan dalam bentuk yang jelek. Ini benda cerdik dalam bentuk yang jelek. Beli, kerana semua buku kita baca, apa yang ada? Cover ni Abang Sabri. Dan cover ni dibuat oleh Sabri Yunus. Tak ada kredit mungkin kat dalam. Ada nama Sabri. Cover ada Sabri Sani Sudin. Ya, itu. Cover dibuat oleh Sabri Yunus. Dia spontan. Sabri Yunus yang akan kembali malam ni. Sabri Yunus datang semalam, dia seronok malam ni. Dia akan kembali lagi untuk menghidupkan rakan sekampungnya Mak Yong tu. Kata Sabri semalam, dia sepatutnya semalam, tapi bila dengar dia kata Mak Yong, dia rasa dia nak masuk campur dan datang untuk pacu acara Mak Yong malam ni. Kerana katanya itulah satu seniwati yang dia hormati, kerana kata dia kalau mencari bonda Mak Yong di Kelantan yang masih dianggap sebagai bonda, itu Pemak Yong Tulen adalah Fatimah Ahmad yang akan datang malam ni. Dan saya gembira kerana saya tak tahu nak macu acara Mak Yong, kerana Mak Yong bukan bidang saya. Sebab di Kedah yang ada hanya Bu Yong, itu nama seorang jiran saya, yang kemudiannya menjadi seorang pegawai kanan di Kentucky Fried Chicken. Jadi Pak Sabri ada, saya akan bersama juga dengan Sabri sebab saya akan pacu konsep jualannya. So hari ini kita log untuk dapat 3 buku ni dan t-shirt monolopong Sani Sudin dalam cetakan berkualiti tinggi ni. Saudara log saja RM100, 10 lagi untuk kita akhiri sesi. Dan macam mana pun ada orang minta ni bang. Dia kata, aku tak faham ni tapi bunyinya mudah saja. Lagu yang ditulis oleh Sani Sudin untuk kumpulan fotograf. Orang ni tahu lagu ni kau tulis bang, aku tak tahu. Tajuk apa tajuk? Ke pintu. Kau tulis banyak? Banyak. Aku pun dah lupa-lupa ingat. Allah. Aku tak tahu. Aku itulah Nizam kacau aku. Dia satu lagi tu macam David Abang. Okey. Dia minta ke pintu kasihmu. Kau ingat tak lagu ni walaupun kau tulis? Ingat sikit-sikit lah. Lagu dan lirik. Lagu ya lah, aku tahu lagu dan lirik kau. Macam mana kau boleh lupa? Macam mana kau boleh lupa? Aku ingat dia punya lagu dan lirik je lah. Okey, lagu dan lirik betul lah tu. Nak perform tak boleh, aku ingat perkataan lagu dan lirik je. Tuan-tuan, kadang-kadang kau boleh bayang tu kadang-kadang jadi 2 gelas teh tuan-tuan. Okey, aku satu gelas teh kerana minum teh, 1 gelas teh kerana layan stres. Okey, ini Sani Sudin akan menyanyikan lagu di kumpulan fotograf Kau ngadak sana bang, aku rehat jap. Kau dera aku ke? Tak. Tak, aku pun tak tahu macam mana. Jiwa aku selalu main buat lagu, mesti lagu jiwang-jiwang. Mungkin daripada persekitaran hidup jadi datang benda-benda. Yalah, kita zaman-zaman pedih
dialunkan dengan lagu-lagu yang kadang-kadang menusuk kalbu konon, kecewa. Kadang-kadang bila kecewa tu mesti datang lagu-lagu yang syahdu macam sajak yang kulihat bulan di wajahmu terkangkang. Kulihat di wajah bulan engkau terkangkang di sana sambil memanggil-manggil rindu dan cinta. Lalu cinta pun diperkosa oleh rindu yang melara. Jernih berkilauan bagai tetesan embun menghujan. Hening alam rasa bila namamu aku lafazkan. Bersaksikan dengannya mata, hati, rindu dan cinta. Dan berbisik tentangnya hasrat jalinan cinta kasih. Dan dari pintu ke pintu jangan dilangsiri dengan tabir kelambu kalu, puaskan dengan cahaya. Semua dan segalanya telah ku genggam, penuh kepasrahan dan tanpa rasa terhadap cinta. Di saat bercinta datang pelbagai bayang-bayang menjelma, dan karena saktinya cintaku teguh tidakkan luruh. Dan dari pintu ke pintu jangan dilangsiri dengan tabir kelambu luaskan dengan cahaya. Semua dan segalanya tetapkan ku genggam, penuh kepasrahan dan tanpa resah terhadap cinta. Di saat bercinta datang pelbagai bayang-bayang menjelma, dan karena saktinya cintaku teguh tidakkan luruh. Dan karena saktinya cintaku teguh tidakkan luruh. Sikit. Tuan-tuan, sepanjang saya kenal dia, inilah lagu yang dia nyanyi paling serius. Betul tak? Tak, pasal nak fokus lirik lupa. Saya tak pasti, tapi saya kenal dia lama, tuan-tuan. Kalau dapat dia naik pentas saja, mesti penerbit cemas. Kecuali ni FB aku tak cemas lah. FB apa hal kan, tapi dia memang dia. Tapi inilah first lagu yang saya tengok dia menyanyi sangat feel. Dan serius dia tak tuan-tuan, tiap kali dia dapat gitar dia akan ad hoc, dia akan ad-lib macam-macam, tuan. Dia akan mengelirukan kawan dan lawan. Apa feeling lebih pasal lagu ni? Pasal dia punya lirik tu ada unsur-unsur sajak tu. Bila doktor tengok aku risau lah. Dr. Lim Siti menanti sesi ni kerana apresiasi kepada rakannya Sani Sudin, dia tak balik. Jadi doktor walaupun sibuk tapi doktor stay, Dr. Lim stay. Kerana ini adalah persembahan rakan sebaya sepermainan mereka dalam dunia puisi. Macam lagu Masih Kau Ingat. Dia datang datang simpan. Satu hari ada latihan teater Rumah Kedai Jalan Seladang. Siapa punya novel tu? Isamat Ismail. Okey. John Jakfar lah, Tuan John Jakfar panggil. Sani datang Dewan Basuk boleh? Apa tuan? Aku panggil tuan pada dulu. Kenapa? Ada satu watak ni kena watak macam ni, pergi lah.
kena main violin je. Jadi jadi okey. buskers Kena terajang je dengan Rasdi. Dia apa askar Jepun. Rahsia kat Jepun. Tadi tengah-tengah makan tu aku ditegur oleh Osman Zainuddin. Ya. Arwah. Osman, arwah. Datang tengking bukan dia bila jumpa kawan-kawannya dia kenal hati budi dia kayak gini. Kan dia garang. Kau macam mana kau boleh dapat lagu masih kau ingat tu? Aku yang menulis begitu lama pun tak boleh dapat ayat tu. Kenapa bang? Sedap siot dia cakap. Kenapa? Bagus di ayat tu. Aku pun tidak mengharap orang kata bagus atau tidak. Aku terpulang lah. Pasal itu jiwa kita kan. So, aku yang menulis dulu lama benar. Aku tak dapat poet ni. Ya. Aku pengen di kaki langit mencari pelangi. Kan? Lalu hujan turun kita bahas kan. Punya bila masa kita budak-budak, bila petang-petang orang tu saya tegur, yang bila kat kaki pelangit tu nanti ada orang tua bidara nak mandi kan. Dekat situ lah aku ambil ayat tu simpan. Kan? Saudara boleh lihat kitaran ya. Bila kita panggil Tan Sri Johan, dia akan menyertakan kitaran yang sama, iaitu bagaimana Osman Zainuddin menjadi rakan yang baik dan bagaimana teater rumah kedai Jalan Seladang Sama Ismail adalah seolah-olah mentor kepada Johan. Yes. Bila kita panggil Sabri Yunus, ini juga yang Sabri Yunus bagi tahu, dia sebut Johan sebagai tuan, Sabri Yunus sebut sebagai bos. Di mana Sabri Yunus kata tanpa sentuhan dan juga didikan Johan walaupun sebagai kawan, Johan adalah sekolah, kerana kata Sabri dia hanyalah budak kampung, datang tak ada guru yang menggurui dia tentang bagaimana menjadi bijak di Kuala Lumpur kecuali dia berguru pada Johan. Johan pula bercerita pula, kata kalau dia tidak bergurunya dengan Sama Ismail, mungkin dia tak begitu faham banyak tentang Kuala Lumpur. Kalau dia tidak menyanjungi Samad Said sebagai sastrawan negara, tidaklah cinta dia pada sastra Melayu menjadi mekar kerana dia dibesarkan dalam sastra Inggeris. Ini kitaran yang sama kita jumpa manusia-manusia yang saling mempunyai hubung kait. Yang apabila mereka pergi, tuan-tuan, aku bukan nak minta dia cepat mati, tuan-tuan, mungkin aku mati dulu pada dia. Tapi nak menggambarkan bahawa inilah dunia yang membentuk sastra yang panjang, usia dia 40 tahun lebih. Dr. Lim berada dalam lingkaran ni sebab Dr. Lim kenal dia lagi lama saat mereka di pentas-pentas puisi, kerana Dr. Lim akan menjadikan pentas puisi indah. Sani datang untuk merosakkannya dengan menyanyikan lagu-lagu yang kemudiannya menyebabkan penganjur selalu cemas sebab dia, tuan-tuan, kalau dia nak tiba politik, tuan-tuan, ahli politik ada depan tu pun dilanyaknya sebab dia tak peduli, tersedak ahli politik tu tengah makan. Kalau dia berada je, kalau dia naik pentas tu, aku berani jamin penerbit tu akan kata, jaga YB ni yang tajam majlis ni, jangan kau apa-apakan parti dia. YB ni yang bagi duit ni ke Tanjung mana ni, jangan kau sentuh-sentuh tentang warna bendera parti dia. Mesti pesan gitu. Aku pun, tuan-tuan, kalau ada orang taja aku pun akan besar. Nasib baik sekarang aku taja sendiri, jadi aku tak perlu takut apa-apa. Kalau aku ni ada orang taja funder di belakang garasi ni, aku pun cakap kau up sikit funder aku, jangan kau sentuh parti funder aku. Nasib baik tak ada funder garasi run sendiri, tuan-tuan. Okey. Jadi aku tak cemas dia masuk sini. Dia nak cakap apa semalam, Pian nak sebut nama Mahyudin. Tanya aku dulu, boleh sebut ke? Pian, kita buat stream malah untuk memberitahu bahawa seniman ada ruang untuk berkata apa-apa selagi akalnya diterima oleh masyarakat. Boleh sebut ke nama menteri? Boleh, tak ada masalah. Jangan kau maki hamun, jangan. Tapi kebebasan seniman itu ada. Kalau aku jumpa Zaid Amidi, kan, aku jerit. Puan, sehati sejawa. Dia jawa. Dia gelak. Kau ingat lagi, kau ingat. Okey. Kita akan teruskan log. Saya perlukan 10 lagi untuk menggenapkan sesi ini. Tuan-tuan, saya mula memuji dan saya mula ada rasa keyakinan dengan streaming ni kerana kita mendapat angka konsisten di sebelah petang. Dan angka tidak menurun, iaitu kepada paras 300 ke 350. Saya gembira kerana 80,000 follower Denim mula memberi ruang. Daripada campuran tontonan, saya jangka kita telah mencapai lebih daripada 50,000 sepanjang stream ni walaupun baru setengah hari. Berjumlah daripada 17,000 yang menonton stream semalam, kemudian dicampur dengan beberapa ribu stream petang ni, dan petang ni saya jangka kita akan mencapai sekitar 10,000 bercampur dengan stream Dr. Lim Sweetin. Saya jangka kita akan mencapai angka yang saya sasarkan, iaitu penutup malam besok tontonan bagi total stream adalah 100,000, tontonan bagi total sale adalah RM30,000. Itu sasaran saya. Kerana Garasi bukanlah platform perbukuan, tapi saya ingin meyakinkan industri buku bahawa mulakan stream, jangan bunuh buku fizikal dengan alasan datangnya digital, tetapi jadikan digital sebagai alat pemacu buku fizikal. Buku fizikal tak akan mati kerana ruang digital adalah sahabat kepada buku fizikal. Jadi tuan-tuan telah menyokong dan membuktikan dengan kedudukan tuan-tuan sebagai pencinta denim, sebagai peminat jeans dan penggila kasut yang selalu lebih suka dengar saya cerita tentang
kelebihan jeans Jepun dan Levi's lama serta Red Wing gagal. Tapi tuan-tuan boleh duduk dan stay mendengar semua orang bercakap tentang sastra, tentang buku, tentang bahasa. Ada apa, Jack? Tahu macam skema dah masuk lah. Skema dah masuk, jadi pastikan anda tidak membayar pada skema kerana yang menguruskan buku Sani Sudin adalah Nuha Buku. Jadi bagi mereka yang telah membeli kerana Nuha Buku telah lama di garasi, pastikan anda dengan Nuha Buku. Nombor sedang di-scroll oleh Mahfuz, snapshot, awasi skema, jangan bayar kepada skema kerana anda akan mungkin ditipu. Walaupun dalam sejarah garasi dibuka selama 8 bulan, hanya 3 orang saja yang ditipu oleh skema. Tapi skema Muhammad Firdaus bin Muhammad, sedap nama tu. Aku berapa kali dah kata, Daus datang kerja sini, abang bayar kau gaji, Daus. Daripada kau scam orang. Dia tabah ni 8 bulan dia tak pernah putus asa walaupun dia dapat tipu 3 orang je. Dia cuba, pagi tadi dia masuk lagi, tengah hari penonton 100 orang pun dia nak scam. Dia satu budak yang tabah. Aku akan ambil kau kerja, Firdaus, kalau kau datang daripada kau scam. Tapi tak dapat dikesan. Ya, dia nervous tak tahulah dia mana satu tu lah. Jumpa je, kalau jumpa kau. Tapi aku lempang je. Okey, Sani. Okey. Tuan-tuan lock dua buku ni saudara akan dapat 2 beg ni. Ni bukan beg saya, beg daripada Nuha Buku. Dan juga selai t-shirt yang saya pakai ni sebagai koleksi untuk saudara menyimpan. Kerana dalam edisi kali ini hanya ada 2 baju je yang dilancarkan. Abang Pian melancarkan bajunya semalam. Satu dah 5 besi tapi satu untuk saudara beli. Dan ini hanya 1 besi saja. Jadi sambil saudara kolek buku, saudara juga koleksi baju kerana kita semua adalah peminat barang-barang makar, set makar kata kawan-kawan bandar kita daripada Kelantan ni, set makar belaka. Okey, kena barang ni, puak kena barang ni, mau simpan satu. Kenang-kenangan ni daripada Abang Sani. Lot 100 untuk saya dengar Q50 dan kita akan dengar lagu ni. Supaya dengan lagu ni loknya bertambah kerana lagu ini adalah killer song Sani Sudin. Tuan-tuan, dia banyak kompos untuk orang yang lagu-lagu tok. Ada apa lagi dia orang nak? Ada tadi yang masuk Kopra Tasa. Oh, kelapa kering. Jawab apa? Aku tak tahu. Boleh jawab sekarang? Jawab sekarang. Kopra Tasa ni kalau di bawah pengertian Sufian Abdul Rahman, siapa ni? Pian Habib. Pian Habib, dia kata ni singkatan daripada Koperasi Rakyat Putus Asa. Koperasi Rakyat Putus Asa. Okay. Tapi itu bahasa Sanskrit sebenarnya. Ya. Kopra Tasa kan? Tahu, non tahu. Kau tahu kan? Tak tahu. Kau tak tahu, dia tahu tapi kau buat tak tahu tak apa, kau yang Kopra tahu. Tasa ni bahasa Sanskrit. Sanskrit. Dalam bahasa Arabnya Assalamualaikum. Dalam bahasa Melayu Salam Sejahtera. Ya. Kan digunakan untuk buka panggung wayang kulit. Ya, wayang kulit. Kopra Tasa. Pada tahun-tahun 70-an, ketika anak-anak muda yang bertempur dalam dunia seni mengalami 2 dilema, iaitu menerima seni daripada pengaruh barat dan mempertahankan seni daripada akar umbi. Jadi pada waktu tu kita ada 2 watak, sama ada kita nak pergi kepada seni yang datang daripada pengaruh Perancis atau Amerika, ataupun kita nak bertahan dengan seni tradisi. Jadi itulah wujud perkataan-perkataan lama dibawa. Oleh kerana mereka memilih untuk mempertahankan seni akar umbi, maka dipilih kata Sanskrit. Kerana kata Sanskrit datang bersama dalam budaya etnik, budaya klasik Melayu, maka mereka memilih Kopra Tasa sebagai identiti, mengatakan di tengah-tengah arus 70-an dan 80-an tu, mana nak pergi sama ada memakai nama daripada pengaruh sastra Perancis ataupun sastra Barat atau sastra Latin, mereka memilih daripada sastra Melayu yang diangkat daripada bahasa yang lebih lama Sanskrit. Kopra Tasa berarti salam sejahtera. Itu sejarah dia. Kalau saudara faham pada waktu itu kenapa dipilih perkataan itu, adalah orang-orang yang berada dalam dunia seni kena buktikan kau nak ke mana. Yes. Siapa yang memilih ke barat akan memilih nama-nama yang bunyinya Perancis, di Franco ke apa ke. Siapa yang memilih kami nak pertahan dengan budaya Melayu, dia akan memilih nama klasik. Jadi mereka memilih Kopra Tasa untuk mengidentifikasikan mereka sebagai kami seniman dari akar umbi sastra Melayu. Kami bukan kumpulan seni daripada akar umbi penyalinan semula sastra barat. Itu asal dia. Kalau saudara faham period tu adalah period yang kritikal kerana kita boleh jadi barat dan timur. Ya, kita kena sambung saka Melayu kita. Saka Melayu kita. Kita dengar, masihkah kau ingat, dan saya tua agak lock naik ke 50 untuk kita tutup sesi ini. Saya akan tutup setelah 50 lock. Dan saya berterima kasih kepada semua sharer. Banyak button yang diamond masuk dan buat share. Berarti walaupun saudara sibuk, saudara dah berjanji akan memberi sokongan, maka saudara datang menyokong di sebelah petang. Terus datang sokong di sebelah malam kerana Sabri Yuno dan Mok Yong dan saya akan ada di sebelah malam. Kita ada apa daripada Nuha Buku malam ni? Kita menunggu kata
Kita ada teater, ada 2 persembahan, Mok Yong dan juga teater Menunggu Kata dari Tuhan. Jadi malam ni stream yang hebat kerana Mok Yong datang dengan muzik live. Sebelum ini Mok Yong kononnya hanya akan datang dengan -1, tetapi Fatimah telah berjaya mendapat 6 pemuzik Mak Yong profesional yang datang dengan ihsan untuk memberi kata, oh kalau gitu kita collab je, kita datang. Jadi tak jadi main -1, tapi 6 malam ni bukan pelajar. 6 pemuzik malam ini adalah pemuzik profesional yang datang untuk mempersembahkan menghadap rebab daripada original Mok Yong. Jadi stream malam ni, dan kemudian daripada teater tradisional kita akan pergi pada teater moden, di mana Menunggu Kata dari Langit yang akan diperform oleh kumpulan Nuha Buku kerana stream Mok Yong daripada ITBM, di mana Menanti Kata dari Langit akan dipersembahkan. Menanti Kata dari Tuhan dipersembahkan malam ni kan. Teater, jadi ada 2 teater akan datang in and out. Ini adalah set Menanti Kata dari Tuhan ni kami pinjam untuk pakai dalam semua acara. Kalau tak ada bajet tuan-tuan, FB tak perlu bazir-bazir, yang penting kontennya. Jadi ini teaternya. Pertama kali, dia bagi kat garasi kredit. Tuan-tuan, kami tak pandai terbit buku kerana kami terbit baju dan seluar, tapi Nuha kata kali ni dia bagi kredit garasi. Jadi garasi ada pada buku ni. Malam nanti saudara boleh lock buku ni, tapi lock buku Abang Sani petang ni, kerana Abang Sani juga ada dalam Menanti Kata dari Langit sebagai pemuzik. Menunggu Kata dari Tuhan. Menanti Kata dari Tuhan. Allah. Biasalah terbaik dari langit. Nampak nampak sangat dah tua kan? Ya, betul kan? Nampak. Ya ke? Nampak. Tapi handsome, maintain okey. Ya. Okey. Tuan-tuan, berapa log admin saya tengah tunggu ni sebab saya nak kejar 50 ni. 43, 7 lagi para pejuang yang memang petarung jeans biru yang berjanji akan memastikan, sebab kami ada sumpah dalam ni doktor. Kita ada sumpah dalam ni untuk mengatakan komuniti kita adalah perjuangan petarung jeans biru yang akan melindungi buku fizikal. Jadi kita telah bersumpah bahawa kita adalah petarung jeans biru yang akan melindungi buku fizikal. Maka melalui platform digital ni 7 lagi untuk kita penuhi janji petang ini, supaya setiap segmen kita tutup dengan 50 log. Tuan-tuan, 7 lagi, dan dia akan belanja lagu apa? Sudahkah Kau Lupa? Lupa balik Masihkah kau ingat Sudahkah Kau Lupa? Okey. Okey. Tuan-tuan, saya belanja, saya keluar sekejap supaya tuan-tuan dapat tengok muka dia je. Okey. Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi? Lalu hujan turun, kita basah bersama. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat sekuntum bunga itu di tapak tangan ini? Ia menjadi layu, lalu ku genggam, ia menjadi debu. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi? Lalu hujan turun, kita basah bersama. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat sekuntum bunga itu? Tapak tangan ini ia menjadi layu, lalu ku genggam ia menjadi debu. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi? Lalu hujan turun, kita basah bersama. Masihkah kau ingat? 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 Ini versi terbaru. Spontaneous.
Tuan-tuan, terima kasih banyak tuan-tuan. Saya terkejut melihat angka sustainable petang ni. Terharu tuan-tuan sebab kita capai hampir 350 ke 400 petang ni bagi acara sastra di platform Bukan Sastra. Tuan-tuan, cuma saya rayu besok untuk saya tadi lancarkan buku yang bagus. Log laju tetapi viewer tak ada. Kerana saudara mungkin sibuk pada pukul 12 hingga 1. Di mana besok buku tu kita akan naikkan sekali lagi. Di mana buku bagaimana memandu saudara memahami anak-anak dan membesar anak-anak di luar daripada mitos. Sebuah buku oleh seorang doktor. Besok pukul 12 masuk hingga pukul 1 tengah hari. Saya nak relaunch semula buku tu. Sebab walaupun 90 orang lebih menonton, buku tu dijual lebih 20 buah. Kerana rupanya saya sendiri yang berusia 54 tahun tak tahu cara mendidik anak yang salah. Kecuali buku tu dikeluarkan dari seorang pakar psikologi Malaysia yang belajar United Kingdom. Balik dan beliau menjadi pakar psikologi pembangunan kanak-kanak. Jadi saudara tak pernah tahu bahawa ketika anak saudara berusia 6 bulan, dia telah memahami 170 perkataan yang dituturkan walaupun dia tak boleh membalasnya. Kanak-kanak 6 bulan memahami 170 perkataan basic dalam IQ dia, tetapi dia tak boleh membalasnya. Saudara tidak tahu bahawa ketika kanak-kanak berusia 3 tahun, itulah titik bermula dia belajar tentang amanah. Jadi bila anak kita naik dia 3 tahun, ajar dia tentang amanah, ajar dia tentang amanah dan ajar dia tentang amanah. Saudara tidak pernah tahu bahawa melarang anak kita daripada melakukan benda bahaya sebenarnya membunuh potensi diri dia. Cara yang betul adalah membiarkan anak-anak kita melakukan benda-benda bahaya dengan mendampinginya ketika dia ingin melakukannya. Dan saudara tak tahu bila anak saudara jatuh daripada kerusi dan saudara menyebut jahatnya kerusi ini adalah didikan yang salah kerana kemudiannya melahirkan anak yang bersifat menyalahkan orang lain. Kerana dari kecil ayahnya mengajar sekiranya berlaku malang kepada dia, salah adalah orang lain. Saya baca tadi mitos-mitos tu tuan-tuan. Saya berusia 54 tahun tadi. Baru hari ni aku tahu bahawa didik anak salah, agak dapat cucu ni didik betul lah sini. Saya baru tahu tuan-tuan bahawa kanak-kanak yang berusia 6 bulan mempunyai keupayaan menghafal 170 perkataan walaupun dia tak boleh reply. Dan saya bagi tahu satu lagi. Ketika kanak-kanak berusia 18 bulan, perkara pertama yang dia pelajari adalah orang yang jahat adalah orang yang tidak menolongnya ketika dia memohon pertolongan. Berarti kalau bayi menangis, dia cam saja. Sebab tu kadang-kadang budak dipilih orang. Berarti kalau kau sekali ambil dukung waktu dia menangis, dia akan ingat. Kerana pada usia 18 tahun, kanak-kanak belajar menghargai siapakah yang melindunginya. Jadi banyak benda saya belajar daripada buku tu yang menghapuskan mitos pendidikan. Dulu jatuh kerusi, kita salahkan kerusi. Sebenarnya salah kerana itulah kita tanam sifat kepada anak kita. Lain kali berlaku apa-apa kat engkau, salahkan orang. Esok buku tu saya akan lancarkan semula. 4 tahun, tahu 437 soalan. Ya, ketika berusia 4 tahun, kanak-kanak jangan bosan kalau ada anak atau cucu yang bertanya 437 soalan sehari ketika berusia 4 tahun. Kerana itu tanda anak itu tumbuh dengan matang. Yes. Anak kita sihat ni kalau dia tanya kita 437 soalan ketika dia berusia 4 tahun. Itu normal. Kalau dia tak tanya soalan ketika dia berusia 4 tahun, anak kita adalah abnormal. Okey tuan-tuan, tuan log, kita capai tak 50 buku Abang Sani? Lagi satu seorang untuk kita tutup sesi ini dengan 50 log. Kerana saya memang menyasarkan 50 bagi sesi ini. Dan seorang lagi siapakah yang akan log buku tersebut sebelum saya minta Abang Sani menyanyi lagu yang dia kompos tetapi bukan dia nyanyi, tapi lagu itulah yang paling kau suka. Apa? Mana aku tahu kau kan kompos banyak. Ya Allah, kadang-kadang susah cakap dengan orang tua ni. Aku tak boleh nyanyi lagu tu pasal dia nyanyi orang lain punya. Yalah maksud dia. Gini, dia macam kanak-kanak 4 tahun ni, dia bertanya banyak. Dia baru 4 tahun, 437 soalan. Jadi saya ni bapa yang baik sebab baru belajar buku ni. Gini nak, maksud bapa, lagu yang anak pernah cipta, orang lain nyanyi. Tapi anak anggap lagu tu lah yang anak suka. Boleh laju-laju lah. Nyanyilah satu lagu. Apa lupa nak bagi. Tak baca habis buku tuan-tuan. Kalau baca habis dia reply balik, tahu cara nak respon. Dan dia beritahu dalam buku tersebut, anak lelaki lebih degil daripada anak perempuan adalah normal. Bukan anak perempuan lebih degil, anak lelaki lebih degil daripada anak perempuan adalah normal. Nyanyi satu lagu Sani untuk satu log lagi sebelum kita berpisah bagi menunaikan solat asar. Lagu apa Sebut. Aku tak tahu kau pernah kompos ke apa. Dengan fotograf kan banyak. Ya ke? Ku panggil namamu.
dalam. Dari tiap penjuru, bila engkau menjelma dalam arus mimpiku. Nyanyi perempuan. Ya, tersebut namamu, mampir ke sembuh. Lupa lah lagu. Tuan-tuan pernah dengar lagu tu, lagu rock yang popular oleh seorang penyanyi perempuan? List. Saya pun terkejut bila tengok dalam senarai buku-buku lirik tu. Azlan saya tunjuk kat saya, kau percaya tak nah lagu L ni yang top ni Sani yang kompos, kau tahu tak? Saya tengok dia, saya tak percaya lagu ni baru datang daripada Sani Sudin. Kita dapatlah satu lock lagi untuk tutup 50 ni. Belum tuan-tuan, siapa jangan cedera kami tunggu kerana tak ada orang nak lock sebab dia nak panjangkan rally ni. Satu lock lagi tuan-tuan untuk melengkapkan sesi petang ni. Saya mengucap ribuan terima kasih kerana salah satu kajian yang kita sedang buat dengan admin tengah buat adalah melihat data tontonan. Berarti kita percaya bahawa sekiranya di platform ni kita boleh memperolehi data tontonan 300 dah ada orang lock dah. Radwan Mak Hassan. Radwan, terima kasih. Ini pecinta jeans kita ni. Radwan, terima kasih sekali lagi. Seorang pemburu jin tegar, Radwan Mak Hassan. Radwan ni habit dia apa? Jin biru Dia selalu lock. Radwan Mak Hassan yang pantang melihat jin. Saya ingat lagi dia lock banyak jin. Dia adalah dia tak boleh tengok jin warna biru naik. Kalau naik, dia antara penembaknya. Radwan, terima kasih. Selain anda berbelanja beribu-ribu ringgit menembak jin biru setiap kali saya naikkan di Garasi TV, anda juga lock hari ini combo Sani Sudin dan t-shirt dia. Walaupun kita pecinta denim, kita jarang terdedah pada buku, tapi apabila didedahkan pada buku, petang ni 50 orang lock. Dan saya minta Sani akhiri pre-lock dah 8, so 58. Sebelum live pun dah ada lock. Mereka yang tak sempat nak saksikan live dah buat pre-lock dah. So kita ada 58 dan Sani akan menyanyikan lagu terakhir. Dia pilih lagu apa. Sani jangan kau seranah aku dalam lagu tu dah bang. Okay. Bang. Baik dah karya kata lagu yang kau kompos untuk kumpulan Gama. Lagu apa Im minta. Mana aku tahu kau Im adalah bapa pada Mahfuz, kawan baik pada Sani juga. Tahu. Kami membesar dalam lingkaran yang sama. Baik request. Aku tak ingat dah lagu tu, Gama tu. Lagu apa tu? Apa Lahar Cinta. Bukan. Lagu Gama. Lahar Cinta. Gerhana Cinta. Apa lagu apa Im dia menyanyi dengan Gama? Ni sekejap. Rindu tenggelam. Okey, Rindu Tenggelam start lain. Aku masuk campur lagu tak sedap. Rindu Tenggelam dari kumpulan Gama Made in Pulau Pinang. Bukan Rindu. Apa tajuk dia? Bukan Rindu Tenggelam, tu lirik dia tu. Lirik tu ditulis oleh Ainul Jamal. Ainul Jamal Zainal. Waktu dia di DJ dia. Kita nyanyi dulu, cerita sejarah kita cerita kemudian. Sabar nanti kita ingat lirik. Lagu apa? Lagu ni sedap. Rindu Tenggelam tu lah. Bukan. Tajuk dia tu lupa. Kembang terhalang. Tampak sangat tua. Boleh kembang ke lagi? Boleh lock boleh terus. Lock unlimited. Cuma sasaran lock unlimited. Lepas live pun boleh lock. Okey. Rindu tenggelam berselubung bulu, bunga-bunga cinta kembang terhalang, kemarau menghampiri. Mungkinkah dia merawat lara, ditinggalkan pergi untuk selamanya, bagai diriku juga. Dalam rindu dua derita, di penjuru alam cinta, mungkin ada rahsia. Lupa. Kita sama rantai jiwa, diolokkan cinta. Di sini aku tetap menunggu, ingin ku membelai tupai impian untuk harumi jiwa. Itu lagu. Saya tahu lah, rupanya dia menyumbang banyak pada era rock kapak.
Rock Cinta, Rock Leleh rupanya dia menyumbang Zaman banyak. Tapi saya tak tahu. Bila dengar L, dengar lagu saya baru teringat. Rupanya kau yang kompos. Aku tak percaya kawan aku yang kompos tu. Orang gila. Dekat sini, pemasangan ciptaan Sani Sudi dari kumpulan Komplantasa, lirik oleh Azida MS. Azida MS adalah nama Ainul Ainul Jamazana. Nama Juruhebah RTM yang terkenal tu. Nama pensil dia Nama tu. pensil dia. Bawa gambar ke peringkat akhir. Banyak orang hafal. Kita tak tahu. Aku tak ambil pot pasal bila aku dah buat lagu tu orang dah bagi aku duit, aku belah lah. Okey tuan-tuan, terima kasih semua yang bersama dan kita dapat log live 50 apa? 51 dan log pre-live adalah 9. Jadi berarti kita dapat 59 buku, 59 combo bernilai 5,900. Terima kasih pada anda semua yang menyokong. Kita akan berjumpa lagi tepat 9 malam dengan persembahan Mok Yung full performance 10 minit menghadap rebab. Kemudian Sabri Yunus akan mewawancara ibu Mok Yung kita, ibunda Mok Yung kita, Fatimah Ahmad, dan saya akan berada bersama untuk untuk menjual buku Mok Yung edisi mewah. Masuk dan log malam ni. Kemudian apabila tamat sesi ITBM, kita akan bersama dengan persembahan Theater Stream 10 minit yang berjudul Menanti Kata dari Tuhan, yang diangkat daripada 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan dipersembahkan oleh aktor Nizam Jamil dan Sani Sudin. Nizam Jamil Kapten Selangor, defender, stopper Selangor. Aku zaman Ken Warden. Nizam Yamin. Aku tak berlakon, aku jadi ekstra je. Dia akan mempersembahkan muziknya. Sani akan datang lagi malam ni. So bermeriah bersama dengan Mok Yung, Sabri Yunus, Sani Sudin, Nizam Yamin, 2 Theater Stream dan sale garasi dan rakan-rakan hanya akan bermula selepas itu. Petang ni tiada sale kerana kami nak memberi laluan penuh kepada tribute dan juga rasa hormat kami kepada komuniti buku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam nanti. Terima kasih kepada mereka yang membantu kejayaan stream ini. Terima kasih. Alhamdulillah.